Kembali lagi dalam channel Cikgu Azrina B di Bling Bling. Tak jumpa Bling Bling je kan. Biasa kalau anak mami ni orang kata Bling Bling kan. Okey, nanti cikgu cari Bling Bling cikgu. Okey, so channel cikgu macam biasa selalu bercerita pasal apa-apa yang berkaitan dengan ilmu ya, berkenaan dengan pendidikan. Ya. Tapi ilmu pendidikan tak semestinya hak yang kita duk tengok buku, duk belajar pasal universiti lah itu ni banyak perkara ada kaitan dengan ilmu. So untuk kali ni apa yang cikgu nak share? Untuk kali ni cikgu nak share dengan hampa semua pasal isu Makau scam. Makau suka buat kacau kan? Ada sebut macau lah tapi sebenarnya biasa disebut Makau lah Sejak akhir-akhir ni lah isu Makau scam ni memang dah mendapat liputan yang sangat hangat dan ialah dengan terlibatnya pelawak Syuib Sepahtu tak pasal-pasal Syuib Sepahtu pun terkait. Jadi perkara ni dah orang kata mulalah duk membuka mata ramai pihak. Okey. So, apa tu sebenarnya penipuan Makau ni ataupun Makau scam ni? Banyak sangat tafsiran, tapi yang cikgu boleh kongsi kat sini ini adalah apa yang pernah dinyatakan oleh Presiden Polis Antarabangsa Interpol Koo Boon Hui dari Singapura tahun 2012 semasa persidangan Eropah dia menjawab serba sedikit seusul nama penipuan ni Menurut Boon Hui, sebenarnya sekumpulan penjenayah yang ditahan di Malaysia selepas 8 bulan berjaya melakukan operasi jenayah mereka ni, mereka berjaya ditahan di lapangan terbang semasa cuba melarikan diri. So, jadi nama Makau ni sebenarnya pusat titik mula operasi. Okey. Sebelum gerakan ni lari ke negara-negara lain seperti Malaysia, Kemboja, Indonesia, Philippines dan Thailand. Okey, itu antara yang awal lah Okey, so cikgu nak cerita pasal 4 taktik scammer melakukan penipuan atas talian. Cikgu nak kongsikan you all sebab apa? Hak cikgu nak cerita ni ramai pelajar yang kena, yang jadi mangsa. So jangan duk ingat orang tua saja, tapi sebenarnya pelajar pun kena juga. Terkena. Satu ialah dinamakan sebagai love scam. Yang kedua menipu pembelian online. Ketiga Makau scam. Ini yang terkenal, taktik scammer. Dan yang keempat menipu pinjaman tidak wujud. Okey, scammer ni dia pengguna voice over internet protocol, iaitu mencuri talian nombor yang sama macam pihak polis untuk meyakinkan mangsa bahawa mereka sememangnya polis. Cara ni dipanggil spoofing. Okey, so mangsa mudah kena tipu sebab apa? Scammer ni sangat bijak dan licik. Sebab mereka ni bekerjasama dengan orang yang tahu selok-belok dan berpengalaman dengan hal polis dan mahkamah. Jadi mereka ni rancang dengan teliti, dia siap sediakan skrip bagi menampakkan penipuan ni macam benar-benar wujud, macam real supaya mangsa ni percaya. Cikgu baru je tadi tengok video bagaimana kira seorang penerima panggilan ni berjaya bersembang dengan scammer. Okey, dan scammer ni pula berkongsi macam mana mereka buat. So dia kata memang mereka ni memang satu kumpulan yang sangat besar dan mangsa ni kebanyakannya memang ada kes. Jadi scammer ni menasihatkan, memberi nasihat supaya siapa-siapa yang menerima panggilan jangan layan. Mereka hanya akan layan orang yang layan mereka saja. Siapa yang tak layan mereka akan buat tak tahu. Mereka off macam tu saja. Tapi siapa yang mula layan, mula tunjuk rasa takut, mulalah, mereka mulalah. Mereka dah tahu dah dapat mangsa. Okey, so cikgu nak cerita sikit. Ada seorang pelajar dia berjaya memperdaya online scammer yang cuba tipu dia. Nama dia Ross Wash. Dia buat apa? Dia terima email. Kononnya daripada seorang ahli perniagaan. Dan dalam email tu ahli perniagaan tu minta £1,000 ataupun 5,344 kat situ. Dia ni mana dia ada duit? Dan sebagai pertukaran pada duit tu, dia akan menerima separuh daripada perniagaan yang ahli perniagaan ni atau scammer ni jalankan. So budak Ross ni kemudian balas balik email. Kononnya dia ni beria-ria berminat lah nak melabur dalam perniagaan tersebut.
Tapi dia nak melabur lebih. Dia nak melabur 50,000 pound, ya, atau 267,000 ringgit. Jadi apa Ross ni buat? Dia pun sertakanlah resit jumlah bayaran palsu yang dia dah buat tu kat penipu tu. Ya, padahal resit tu resit tipu. Bijak ke tak bijak budak ni, ya. Lepas tu tak lama kemudian scammer ni balas dan nyatakan pihak bank mungkin menyekat transaksi sebab takut dianggap penipuan, sebab jumlah yang dia nak pindah tu banyak, dekat 267,000. Tapi Ross ni pula minta scammer tu buat apa? Dia pindahkan, dia suruh scammer ni masukkan duit dekat dia, tapi jumlah sikit je. Dia kata masuklah $25 macam tu, atau RM103 dalam apa akaun aku. Jadi barulah bank percaya transaksi ni kan. So scammer tu pun scammer tu yang bodoh kan. Dia pun masuk $25 tu. Apa lagi? Budak ni pun buat tak tahu lah. Dia kebas duit tu, tapi dia kebas dia tak ambil, ya. Dia dermakan duit tu kepada pertubuhan NGO kanser. Okey. Tapi ada juga kat Malaysia, seorang remaja lelaki. Sana cikgu nak kongsi kat sini, ni pelajar ni, seorang remaja 14 tahun. So jangan duk ingat kita yang baru duk sekolah, nak masuk universiti tak kena. So apa jadi kat budak lelaki ni? Dia terpaksa menanggung kerugian RM295,950 selepas diperdaya oleh sedikitlah scammer. Nampak ni ni student cikgu ni. Dia pun menyebut. Dah interframe dah. Okey. So kejadian ni bila berlaku? Februari. Okey, baru je jadi ni. Februari tahun bila? Cik rasa tahun ni jadi ni, Dia berkenalan dengan seorang gadis melalui Facebook. Okey. Lepas tu perkenalan antarabangsa dengan suspek ni awalnya bermula dengan satu iklan penjualan telefon di Facebook. Kan, hampa suka nak beli phone kan. So dia pun percayalah budak perempuan ni. Nama budak perempuan ni Dianis ataupun Anis. Oh, nama comel. Okey, so budak ni tertarik dengan telefon yang diiklankan, lalu dia pun call lah budak perempuan ni melalui nombor telefon yang ada iklan tadi. Daripada situlah dia pun mula rapat dan mula kenal lah. Dan budak lelaki ni pun selalu duk WhatsApp budak perempuan ni dalam permainan video, talian cikgu pun tak erti lah nak sebut lah ni punya game PUBG. PUBG Mobile. Okey, lepas 4 bulan gadis tu minta tolong. Dia kata dia tak ada duit nak pinjam. So dari tempoh 2 Mei hingga 20 Jun, okey, mangsa ni budak umur 14 ni dia dah pinjam duit dekat budak perempuan tu. Dia pinjamkan melalui 21 transaksi pindahan wang ke 2 akaun bank yang diberikan. Okey, atas nama tapi nama tu bukan nama budak perempuan tu tau, nama orang lain. Tapi budak perempuan dia kata dia janjilah dia nak bayar balik. Bapak budak lelaki ni yang perasan anak lelaki dia kena tipu. Buatlah report polis. Dah tak boleh nak buat apa dah. Allah, ada interframe lagi. Interframe baju oranye. Sorry lah, maafkan. Kan ada interframe. Okey, next cikgu nak kongsi pasal satu lagi. Ni hampa kena tahu nah. Yang ini pula siapa yang nak masuk universiti ni, nak kena tahu sebab apa ada juga scammer tipu macam ni. Contohnya satu kes budak perempuan ni dia terpaksa buat report polis sebab apa? Sebab dia diugut gara-gara tularkan syarikat yang tipu tawaran ke IPTA. Ni memang patut kena tahu. Okey. Sebab si pelapor ni dia menularkan identiti syarikat yang menjalankan skim penipuan tawaran kemasukan pelajar ke IPTA melalui laman sosial. Dia dapat ugutan saman. Benda ni tahun lepas. Okey, dia kata dia dari Shah Alam. Dia kata ugutan dikemukakan terhadapnya melalui laman sosial Facebook selepas dia menularkan modus operandi syarikat pendanaan. Okey,
melalui laman sosial termasuk Instagram lah dia tularkan benda ni. Jadi dan dia juga ada beri komen negatif lah, ada orang tipu, mestilah kita bercerita kan. Okey, rupa-rupanya syarikat tu tak ada kaitan langsung dengan Kementerian Pendidikan ya. Dia kononnya dijanjikan jaminan slot kemasukan ke IPTA dengan kursus pilihan tertentu tu, semuanya sebenarnya tak wujud. Apa-apa pun nak mohon kalau IPTA hanya melalui UPU, tak ada pintu belakang melalui UPU sahaja. Okey. Di sini dia kata macam mana tak cara dia. Adik dia ni dapat tawaran. So dia dijemput pergi ke satu seminar berkenaan dengan taklimat tawaran kemasukan mudah. Nampak, tawaran kemasukan mudah pelajar ke IPTA menggunakan laluan khas tanpa menggunakan UPU, saluran rasmi UPU atau bahagian kemasukan pelajar KPM. Setelah 2 tahun dia gagal mendapat peluang untuk sambung belajar lepas SPM, mestilah dia kata menarik. Siapa kata tak menarik? Mestilah tertarik kan. Jadi dia pun pergilah seminar tu. Tapi sampai kat sana dia rasa pelik sebab dia kata apa yang menimbulkan keraguan dia, sebab pelajar yang hadir kat seminar tu tak ramai. Bilangan pegawai yang menguruskan program tu pun tak sampai 2 orang. Tak lebih daripada 2 orang Dan tak ada bukti pun kaitan syarikat tu dengan mana-mana agensi kerajaan termasuk KPM. Okey. Macam baru ni anak menakan cikgu dia pergi juga seminar taklimat macam ni, tapi yang tu di bawah UiTM dan yang P tu adalah college franchise dan dia pun memang ada logo UiTM dan memang ada staff UiTM kat sana sebab program franchise bawah IPTA memang sangat menjaga kualiti. Jadi yang itu memang boleh dipercayai. Yang ini tak ada apa-apa langsung. Lepas tu pula dia kata peserta yang hadir kat seminar tu mesti bayar 150. Okey. Jadi dia pun bayar lah sebab dah dijanji dapat slot masuk IPTA, siapa tak mau. Okey, lepas tu bila dia dah perasan dia kena tipu lah, baru dia pun buat apa? Dia pun simpan lah semua bukti-bukti, perbualan-perbualan semua dia rekod. Dia takut apa jadi kemudian hari memang betul lah kan. Barulah dia tahu yang dia kena tipu. Okey. Apa-apa pun kalau bercakap pasal kemasukan ke universiti, baik rujuk dengan UPU dahulu ataupun kalaulah program tu ditawarkan terus oleh IPT tu sendiri, contohnya khusus sijil ke apa-apa, direct terus dengan IPT tu sendiri. Okey, cikgu nak kongsi lagi 7 faktor mudah jadi sasaran skamer. Apa dia faktor mudah tu? Mudah skamer nak tipu kita. Mana dia? Sana. Kan ni. 5 modus operandi scammer. Okey. Yang pertama, apa dia? Yang pertama, helah panggilan telefon. Okey, biasanya didalangi oleh pemanggil tempatan. Okey, warga asing pun ada juga yang buat panggilan telefon. So kalau dapat nombor-nombor pelik ni, kalau boleh jangan jawab langsung, okey? Apa dia buat? Depa mendapat panggilan telefon dengan mengatakan, okey, contohnya lah kad kredit di sebuah bank tempatan digunakan di sebuah pusat beli-belah. Siapa yang ada kad kredit dia tahu yang dia call tu memang ada kad kredit. So dia tipulah, dia kata ada orang dah beli barang dekat shopping complex pakai kad kredit kita. Tapi mangsa ni dia menafikan ada kaitan dengan kad kredit di bank tersebut. Jadi sindiket ni berjanji akan berhubung dengan bank negara. Dia pandai dia guna nama bank negara dah. Berapa minit kemudian, mangsa menerima telefon daripada seorang perempuan yang kononnya daripada bank negara dan minta semua maklumat peribadi mangsa.
So jaga-jaga bagi menyekat kad kredit supaya tak disalahgunakan. Kononnya mangsa diarah pergi ke mesin ATM. Apabila sampai ke ATM, mangsa sekali lagi menerima satu panggilan telefon dan beri arahan sehingga transaksi selesai. Selesai, satu dek pun tak ada dalam akaun. Tu cara depa yang pertama. Okey. Cara kedua, love scam yang cikgu cerita tadi, ya. Dia mula jalinkan hubungan tu yang ni, ya. Lepas tu janji yang tu yang ni, kontak melalui email, Facebook, Twitter. So siapa yang rajin kat Facebook, Twitter, email ni kena jaga-jaga lah. Sorry, email pula. Yalah, email pun ada. Jadi kena jaga-jaga. Mudah kena tipu. Okey. So ni orang kata jerat percintaan. Siti Nurhaliza punya jerat percintaan. Okey, jadi bila dah suka sangat-sangat dah, dia pun kononnya dia bercerita lah, dia ada masalah gedebak-gedebuk, minta lah masukkan duit macam yang budak umur 14 tahun tadi yang cikgu kongsi tadi, ya. Bila duit dah masuk, dia pun menghilang lah. Yang ketiga, penipuan black money. Black money ni jaranglah dengar, dia mencuci wang. Okey, dia menggunakan keratan kertas hitam bersaiz dolar Amerika Syarikat. Kononnya wang kertas tulis yang sengaja dihitamkan, itu namakan black money, ya, untuk diseludup keluar negara tanpa dikesan oleh pihak berkuasa. Kononnya duit ni duit bekas diktator yang dah meninggal dunia. Okey, jadi konon duit itulah. Jadi mangsa ditawarkan sebahagian daripada kekayaan tersebut sekiranya membantu tampung kos beli cecair kimia nak bersihkan wang hitam tersebut. Tapi ada juga yang percaya tau. Dia bagi duit. Lepas tu bagi duit dia hilang lah. Nak buat apa lagi, kan? Sebab memang tak ada pun duit hitam tu. Penipuan menggunakan parcel. Ni siapa yang suka duk beli barang-barang online ni, jaga-jaga. Sebab apa? Okey, ada juga penipuan yang menggunakan barang-barang lah, parcel ni. Okey, mangsa berkenalan dengan sindiket biasanya melalui laman sosial yang kononnya berasal dari luar negara. Jadi sebab tu kalau ada nombor pelik dari luar negara, jangan jawab. Ya, tapi kebanyakan yang kena ni merupakan wanita lah, ya. Tak kira apa bangsa, tapi yang duduk sendiri. Okey. Okey, mangsa dia akan dihubungi oleh seorang yang mengaku sebagai pegawai custom. Lepas tu di lapangan terbang, dia pegawai custom kat lapangan terbang atau syarikat kurier mengatakan barang yang dihantar telah sampai dan ditahan kerana apa? Tak bayar cukai, insurans atau wang tunai tak diisytihar. Jadi apa lagi? Mangsa yang diyakinkan pula dengan panggilan telefon oleh orang tempatan. Kononnya bungkusan atau parcel ni dah sampai kat Malaysia tapi kena buat bayaran clearance. Jadi pembayaran perlu dibuat kepada sindiket melalui nombor akaun yang tertentu. Jadi orang ni pun ingat dapatlah barang tu, dia pun pilih bayar tapi barang tak sampai. Seterusnya penipuan SMS, cabutan bertuah ni pun ada juga, ya. Kalau perasan lucky draw ni, dia bagi tahu lah untung besar. Orang kaya menang cabutan bertuah 1 juta. Okey, lepas tu biasanya lucky draw ni luar daripada kawasan kita, luar negara ke. Mangsa dikehendaki berhubungan suspek untuk keterangan lanjut. Mangsa dikehendaki memasukkan wang tunai ke akaun suspek sebagai wang cagaran. Okey, jadi kononnya wang cagaran tu bila dah akan dipulangkan semula lah, maknanya confirm lah, orang tu akan kira wang cagaran ni sebagai confirmation yang dia sanggup nak menerima lucky draw tu. Tapi apa yang jadi, orang tu cabut lari. Kan? So cikgu rasa itu sajalah cikgu kongsi hari ini, ya. So cikgu harap you all, walaupun student, apa ni, pelajar ni semua tak mau ambil tahu, tak boleh, kena ambil tahu sebab ramai lagi sebenarnya yang kena tipu ni di kalangan pelajar juga, bukan hanya orang tua sahaja. Jadi apapun kita kena berjaga-jaga. Bab kata scammer tadi yang berkongsi info, dia kata kalau kita tak ada, biasanya yang kena tipu banyak-banyak ni sebab dia ada buat salah. Dia buat salah, dia rasa malu, dia nak cover, dia pun bayar.
sampai sanggup berhutang lah pula, nak bayar kononnya apa tu dia dah buat kesalahan yang tu yang ni. Tapi kalau kita tak ada apa-apa hal, jangan layan. Ya, cinta pun boleh dicari di mana-mana. Jangan terjerat dengan jerat percintaan yang macam ni. Nanti hari-hari duk kena dengar lagu Siti Nurhaliza, jerat percintaan. Okey. So cikgu rasa take care. Yang tu saja yang cikgu Lee kata. Jaga diri masing-masing ya. Fokus pada pelajaran, insya-Allah ya, akan berjaya satu hari nanti. So setakat tu saja ya perkongsian cikgu untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel cikgu, Cikgu Azrina B, ya, like dan share dan bagi komen ya. Kalau nak berkongsi pendapat ya, silakan di ruangan komen. Kalau ada pertanyaan, insya-Allah cikgu akan jawab sebaik yang mungkin. Cepat cikgu tak janji, insya-Allah cikgu akan cuba jawab. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada yang mengikuti program cikgu ya, channel cikgu. Dah cikgu rasa setakat sajalah. Okey, bye.